Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Terima kasih pada Puan Nur Hayati Paradi, penerbit bagi segmen Ibrah kita pada petang ini. Sidang pendengar IKIM FM yang sedang memandu, yang sedang memasak di dapur dan semualah yang terus memberikan komitmen kepada segmen Ibrah. Tazkirah ringkas kita pada petang yang diberkati ini, insya-Allah. Kita berada dalam 3 Zulkaidah kalau tidak silap saya, Yati, ya. Betul. Dan kita sedang menuju kepada bulan haji, bulan Zulhijjah, dan menjawab persoalan Yati tadi, kenapa kita mengangkat nama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam Khalilur Rahman. Kerana kita kena kenal manusia besar, manusia penting yang sentiasa akan menjadi perhatian bila kita ke Tanah Suci. Dan sebenarnya kalau kita tak mampu ke Tanah Suci pun, kita sentiasa menyebut nama individu hebat ini ketika bila, Yati? Solat. Ketika tahiyat akhir dalam solat kita. 5 kali kita sebut, paling kurang setiap hari. Ya, maknanya ini individu yang besar, penting. Dan isu kematangan yang kita angkat sedikit sebagai tajuk untuk siri pertama lah, saya anggap, untuk kita mengkaji Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kerana isu kematangan ini adalah isu penting dalam konteks seorang remaja, dalam konteks anak muda, dalam konteks anak-anak kita. Dan fokus saya dalam siri pertama ini ataupun siri minggu depan adalah lebih kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sebagai seorang anak muda, sebagai seorang remaja, sebagai seorang anak yang masih lagi kecil, ataupun istilah di dalam Al-Qurannya fatan fityah. Apa yang menarik mengenai Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Rasul Ulil Azmi ini, ceritanya di dalam Al-Quran terlalu banyak dan boleh perhatikan, boleh diambil pelajaran oleh semua peringkat usia kita. Kerana Nabi Ibrahim alaihissalam, ada cerita tentang Nabi Ibrahim ketika dia menjadi anak di dalam Al-Quran. Ada cerita Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang sudah berkeluarga, iaitu beliau sebagai seorang suami yang diuji dengan isteri dan anak kecilnya. Dan kita akan lihat juga, dan kita semua sudah tahu pun, baginda juga adalah contoh sebagai seorang ayah yang telah mempunyai anak yang besar panjang. Jadi kalau kita nak bicara tentang keluarga, nak bina sendi-sendi keluarga yang hebat, maka ambillah contoh daripada orang yang telah membina sendi-sendi Kaabah ini, iaitulah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ibaratnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini membina Kaabah bersama dengan Nabi Ismail. Itulah bangunan yang kita tawaf pada hari ini, menjadi simbolik kepada kiblat kita hari ini. Ingatlah, bila kita pulang ke tanah air, kita mesti bina keluarga kita seperti Nabi Allah Ibrahim membina sendi-sendi keluarganya dengan satu perkara yang paling penting, iaitu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, kita sendiri pun dalam kehidupan sentiasa diuji. Kita kadang-kadang menjadi seorang pekerja, seorang kaki tangan, seorang majikan yang hebat di tempat kerja. Tapi kita lupa, kita juga sebenarnya, kita tak sedar dalam setiap hari, kita tak menjalankan tanggungjawab sebagai seorang anak. Dan kita tak jalankan tanggungjawab dengan baik sebagai seorang suami. Kita tidak menjalankan tanggungjawab yang berkesan kepada anak kita sebagai seorang ayah. Padahal ini 3 uniform yang kita mesti pakai dengan baik, dengan berkesan. Selain daripada uniform sebagai seorang pekerja yang committed, yang berkesan di tempat kerja. Maka ambillah kisah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kerana kisah Nabi Ibrahim adalah kisah manusia Nabi Allah Subhanahu wa taala yang diuji sebagai seorang anak, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Lengkap ceritanya. Cumanya dia bertabur sikit. Di dalam Al-Quran, nama Nabi Ibrahim ini, sedang pendengar, disebut sebanyak 69 kali, Yati, ya. 69 kali bertabur-taburan di dalam Al-Quran. Dia tidak macam Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Kita dah bincang dulu. Dia letak dalam satu surah je.
Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam dia merata-rata di 25 buah surah. Sebab ceritanya ada pelbagai dimensi masa yang kita boleh ambil pelajaran. Dan kita kena sentiasa ingat beriman kepada para nabi ni suatu perkara yang wajib. Dan ada nabi yang diuji anaknya kufur. Nabinya ada anak tak baik, bahkan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi apa Yati? Nabi Allah Lut, maafkan saya, Nabi Allah Nuh alaihi salam. Ada nabi yang dia nabi tapi isterinya bukan setakat tidak baik tetapi kufur. Iaitulah Nabi Allah Lut alaihi salam. Dan ini adalah satu cerita yang kita boleh ambil, seorang nabi yang berdepan dengan seorang ayah yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita akan pergi sebentar lagi. Tapi sebelum tu saya nak sebutkan di sini Nabi Allah Ibrahim sebagai mukaddimah lah. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri, begitu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri, dan sebenarnya dekat dengan kita ni sendiri sepatutnya. Ada 3 pihak di situ saya sebutkan. Pertama, dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana tuan-tuan semua sudah maklum betapa besarnya kedudukan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam adalah ketika kita menyaksikan peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra' dan Mi'raj. Yeah. Di langit yang tingkat berapa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menemui ayahandanya Nabi Ibrahim alaihissalam? Di langit ke-7. Langit yang paling tinggi, langit yang di situlah Nabi Ibrahim alaihissalam bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur yang kita semua tahu ya, bagaikan Kaabah tetapi di langit, di mana malaikat sehari 70,000 masuk tak keluar-keluar sampai hari kiamat. Kita tak boleh bayang besarnya jumlah para malaikat Allah. 70,000 satu hari masuk tak keluar-keluar. Ramai, besar sungguh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, tentera Allah di langit sana. Dan satu perkara yang kita akan tahu nanti, mungkin tak semua perkara kita dapat sentuh dalam segmen ibrah yang terbatas ini. Yeah. Tapi tuan-tuan boleh baca sendiri Al-Quran dan boleh buat bacaan sendiri. Nabi Ibrahim alaihissalam dia diuji dalam satu ujian yang sangat bersangkut paut dengan ujian emosi. Ujiannya tidak adalah bentuk kecederaan fizikal, tidak adalah bentuk harta benda, kekuasaan, tidak. Nabi Ibrahim yang selalu kita sebutkan namanya ketika solat diuji dalam bentuk kesabaran. Sabar sebagai seorang anak karena ayah, sabar sebagai seorang suami bukan karena tetapi ujian yang Allah berikan kepada isterinya dan anak kecilnya, dan ujian sebagai seorang ayah, ya. Tetapi dia sabar. Dan Allah mengganjari kesabaran ini sehingga akhirnya kedudukannya begitu tinggi mengatasi para anbiya yang lain. Bila kita tahu dalam Isra' dan Mi'raj, kita yang duduk di dunia hari ini, kalau kita nak kata bila kita tak senang dengan seseorang, Allah timpakan suatu musibah dalam bentuk karenah orang, jangan terlalu mudah menyatakan sabar aku ni ada batasnya. Sebab adakah betul itu batasnya? Ataupun sebenarnya kita sudah mengalah dengan hawa nafsu? Kita yang membataskan. Kita yang membataskan. Sebenarnya kita boleh lagi bersabar. Sampai kita pernah bincang dahulu kesabaran sampai ke tingkat yang paling tinggi. Sabran jamilan. Sabar yang paling indah. Nabi Ibrahim bersabar dan Allah mengganjarinya dengan kedudukan yang sangat berbaloi. Iaitu berada di kedudukan yang paling tinggi dan paling hampir, ya, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Khalilur Rahman. Dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan baginda adalah keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wajah Nabi pun mirip Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam satu hadis riwayat Muslim. Dan kepemimpinan itu diwarisi kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana doa Nabi Ibrahim, Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatslu alaihim. Bangkitkan seorang rasul daripada tanah Bakkah ini, tanah Mekah ini, dan berkat doa itulah lahirnya Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika para cucu cicit Nabi Allah Ibrahim ini kebanyakannya di Palestin. Satu perkara yang menarik Yati bila saya dapat dengar satu kajian.
kepimpinan ini memang betul ya, dia mesti dilatih. Mesti dalam bentuk training, barulah kepemimpinan itu boleh dibina. Tapi kadang-kadang kita tak ada nafi. Ada kepimpinan yang gifted. Orang tu memang dianugerahkan Tuhan, keturunan itu memang keturunan pemimpin. Dia memang talented. Dan kadang-kadang saya ataupun Yati sendiri ke, mungkin kita dianggap sebagai seorang leader di tempat kerja, orang yang berpengaruh ke apa. Kita rasa macam semua ni adalah hasil daripada kita bersusah payah, kita belajar. Kita tak semak mungkin keturunan kita ni, keturunan siapa sebenarnya. Entah kalau kita semak ke Yati ke sendiri, kalau semak keturunan siapa ni. Mungkin ada orang-orang besar dalam 7 lapis keturunan kita ni. Sebab tu nasab keturunan ni sangat diberikan perhatian dalam Islam. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak sebut yang saya nak kongsikan. Kalau kita menyelam dalam air lautan dalam, ya, kita tengok sepasukan ikan bergerak dengan begitu teratur kan, kalau naik, kalau turun. Ikan sedang berenang. Sangat teratur dan dia ada leader di depan tu. Dia ada seekor ikan yang akan memimpin ikan-ikan yang lain. Menurut kajian, kepemimpinan ikan ini adalah kepemimpinan gifted. Maknanya orang yang paling di depan tu, ikan yang paling kat depan tu, Yati, dia adalah ikan diraja. Dia dipanggil monarki punya sistem. Dia mewarisi daripada datuk moyang dia yang sudah zaman berzaman memimpin ikan-ikan yang lain. Ini dikaji, memang ikan satu makhluk yang kepemimpinannya diwarisi. Tetapi apapun sama ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun Nabi Ibrahim, kenabian tidak boleh diwarisi. Ia mesti ada ujian, ada saringan, ada proses untuk mematangkan. Ini tarbiyah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya sebut tadi, pihak yang ketiga yang dekat dengan Nabi Allah Ibrahim AS adalah kita sendiri. Kerana kita sentiasa menyebut namanya dan soalnya, sejauh mana bila kita sebut namanya di tahiyat akhir, kita ada rasa sesuatu dalam hati kita ni. Kalau sampai 5 kali kita tuturkan, dan kita tak tercetus rasa aura Ibrahim AS ini dalam kehidupan kita, maknanya ada sesuatu yang tak kena. Macam mana kita boleh selawat kepada Nabi Allah Ibrahim? Ya, kita sebut ya, Assalamu alayna kama sallaita ala Ibrahim. Bila kita selawat pada Nabi Ibrahim AS, kita sebenarnya sedang memberikan penghormatan kepada seorang batang tubuh yang hebat. Macam mana kita nak hormat Nabi Allah Ibrahim AS kalau kita tak kenal latar belakang ceritanya? Kita mungkin boleh hormat seseorang, kita tak kenal siapa dia, tetapi dalam hati kita, kita tak hormat sebenarnya. Kita buat kerana terpaksa. Tetapi Nabi Allah Ibrahim AS, kita menyebut kita berselawat. Adakah kehormatan kita kepada baginda hanya terungkap di bibir atau hati kita tidak terasa apa-apa? Kalau kita nak hormat Nabi Allah Ibrahim AS, kita kena tahu ceritanya. Ini tidak, kita hanya tahu ceritanya ketika Aidul Adha sahaja, sambut hari raya haji sahaja. Dan itu pun hanya cerita tentang kemuncak perjuangan Nabi Ibrahim. Saya insya-Allah kita semua ambil kesempatan duduk di segmen Ibrah ni, kita nak tengok ketika dia remaja lagi bagaimana Nabi Ibrahim ni dibentuk, dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak mampu dibentuk oleh ayahnya ataupun ayah angkatnya, ya. Banyak tafsiran kepada maksud abi di dalam Al-Quran itu. Tetapi isunya adalah dia tidak ada kemampuan untuk bergantung daripada pendidikan seorang ayah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sudah yatim piatu sejak daripada kecil. Yang mendidiknya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sedang mendengar, saya nak sebut di hujung ni, di menjawab persoalan matang ni. Nabi Allah Ibrahim AS di dalam Al-Quran disebut sebagai fatan. Fatan ini fityah. Dia bukan sebian, terlalu kanak-kanak, tapi sudah jadi begitu muda. Belum lagi belia, belum lagi tua. Dia ada peringkat-peringkat usia. Kalau kita nak bicara soal remaja yang matang, nak bina generasi yang matang, anak-anak yang matang, kita mesti kenal pasti kriteria kematangan itu. Dan Nabi Allah Ibrahim AS di dalam Al-Quran ada menceritakan peringkat masa di mana Nabi Ibrahim ini seorang remaja yang matang. Bagi saya, matang ini ada 3 ciri. Matang ini sedang pendengar ada 3 ciri. Kita cuba ingat 3 ciri ini. Ciri pertama, dia mampu untuk membuat satu keputusan yang firm, meskipun ia tidak selari dengan suasana dia punya sekolah, suasana dia punya kampus, ataupun suasana dia punya taska, dia punya sekolah-sekolah rendah dia. Dia ada satu firm decision. Kita akan tengok nanti Nabi Ibrahim, orang yang telah memilih untuk bertuhan dan beragama ketika suasana tidak memihak kepadanya.
Ya, ini cucu cicit Nabi Nuh yang ditakdirkan Allah SWT ditimpa banjir, dan ada kalangan mereka yang sesat, ada yang kalangan mereka beriman. Yang kedua, ciri yang kedua adalah transparent Yati. Anak kita kalau matang, dia takkan memendam perasaan. Dia akan ekspresif, dia akan transparent, dia akan cerita kepada kita. Dia tak akan segan, dia tak akan dia akan meluahkan. Kalau anak yang jenis memendam perasaan, ada kesan psikologi di situ dan bahaya sebenarnya. Maka anak yang selalu transparent, sikit-sikit cerita masalah, berkongsi masalah dengan mak ayah. Ini ciri-ciri kematangan. Dan dia berkongsi masalah secara berdepan. Ada kaitan dengan cerita Nabi Allah Ibrahim, kalau ada kesempatan saya akan sebutkan, iaitu masalahnya bukan masalah Nabi Allah Ibrahim. Masalahnya adalah masalah ayahnya ataupun ayah angkatnya. Ya. Dan masalah ayahnya itu ataupun ayah angkatnya itu bukan masalah yang bersangkut paut dengan berhutang dengan alung ke, ataupun lah ikutlah masalah apa yang membabitkan isteri ramai ke apa kan, so nak minta tolong bantuan anak. Tidak. Masalah si ayah adalah masalah agama. Dan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam telah face to face dengan ayahnya. Nah, ini ciri anak yang matang. Dia tidak menyelesaikan masalah secara dia panggil belakang tabir. Dengan dunia yang penuh gadget hari ini, kadang-kadang kita nak selesaikan masalah orang, kadang-kadang dengan Facebook, dengan email, dengan WhatsApp. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dia mendepani masalah ayahnya ataupun ayah angkatnya yang tidak beragama dan kufur ini secara berdepan, face to face. Sehingga dialog itu dirakamkan di dalam Al-Quran, dalam surah Maryam ayat 42 hingga 47. 4-5 ayat merakamkan dialog betapa Nabi Ibrahim face to face, bukan Facebook to Facebook, face to face dengan ayahnya. Seorang da'i dia tak boleh berdepan secara takut-takut, dia kena berdepan secara berdepan, melihat sendiri reaksi daripada seorang mad'u yang bernama ayah. Dan ciri yang ketiga, ciri yang pertama, ciri yang kedua dan ciri yang ketiga adalah dia seorang yang teliti dalam kerjanya. Sidang pendengar, kalau kita baca surah Maryam ayat 42 hingga 47, kita tengok macam mana Al-Quran menggambarkan begitu telitinya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam memilih perkataan untuk mendekati ayahnya ataupun ayah angkatnya. Saya sengaja sebut macam tu sebab ada perbezaan pandangan ulama. Ada yang kata itu ayah kandungnya, yang dimaksudkan Abi itu ayah kandungnya, Azar. Dan ada setengah para pendapat ulama yang tidak membenarkan kita mentafsirkan dia sebagai ayah kandung. Ialah ayah angkatnya. Tetapi yang penting bagi saya, di situlah tempat Nabi Ibrahim bergantung selama ini, dibesarkan. So kita tak berbalah di situ. Kita fokus pada titik persamaan antara dua pendapat ini, iaitulah itu adalah ayahnya yang menjadi tempat dia hidup selama ni. So macam mana dia mendekatinya dengan penuh teliti, menyusun perkataan. Dan kalau ada kesempatan, kita akan kupas pada hari ini ataupun pada masa-masa akan datang. Ini 3 ciri. Saya nak sebutkan ciri yang pertama, saya sebut balik. Anak yang berani untuk membuat satu keputusan. Yang sebab itu, bagi saya, untuk ciri yang pertama ni, sedang pendengar, kematangan adalah apabila kita mampu untuk berkata, anak kita mampu berkata bahawasanya hidup di dunia ini hanya sementara dan kita mesti bekerja untuk kembali ke syurga. Itulah kedewasaan yang sebenar. Anak ataupun anak-anak muda ada jati diri, tahu bahawasanya, sebagaimana para ulama mentafsirkan maksud rushd. Rushd ini adalah petunjuk. Kata Syekh As-Sa'adi, dia kata rushd ini adalah anda menganggapi dunia ini ibarat sebuah perjalanan. Dunia hanya persinggahan, anda sedang berjalan menuju ke akhirat. Kalaulah hakikat ini ada pada anak meskipun umurnya baru 8 tahun, tetapi perkataannya sentiasa menuturkan syurga. Mak, ayah, saya tak boleh buat benda ni sebab nanti akan menyebabkan saya masuk neraka. Kalau anak kecil sekalipun boleh tutur perkataan tu, anak itu sudah berada pada satu peringkat ciri-ciri anak yang sudah semakin menghampiri kematangan. Kerana dia tahu hakikat keduniaan. Ada orang umur 30 tahun, 40 tahun seperti saya sendiri pun, tetapi hakikatnya tidak matang. Kerana kita tidak merasakan bahawasanya hakikat dunia ini hanyalah sementara
Dan sebenarnya kita mesti kembali kepada akhirat dan kembali kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri yang disebut di dalam surah Al-Anbiya ayat 51 mengenai Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Walaqad atayna Ibrahim rusydahu min qablu wa kunna bihi alimin. Ya, ada para ulama mentafsirkan, ya, min qablu ini bukan sekadar Nabi Ibrahim ini menjadi nabi sebelum daripada Nuh, sebelum daripada Hud, sebelum daripada Saleh alaihi wassalatu wassalam, tetapi yang dimaksudkan min qablu di sini adalah sebelum dia dewasa. Jadi ayat ini bermaksud kami telah memberikan Ibrahim itu sebelum dia dewasa, maknanya ketika dia kecil lagi, rushd, ya, petunjuk, kematangan, kedewasaan untuk membezakan antara kebenaran dan kebatilan, dan kami tahu benar, wa kunna bihi alimin, kami tahu benar keadaannya. Wallahu a'lam untuk buat kita punya mukadimah kita ni, penyampaian ilmu. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih Ustaz atas pencerahannya berkenaan kisah ataupun ibrah daripada kisah Nabi Allah Ibrahim AS. Bagaimana yang dikatakan matang itu seperti mana Nabi Ibrahim AS. Dan buat untuk anda rakan pendengar KIM FM yang ingin untuk serta bertanyakan soalan, boleh hubungi kami di talian sekarang di 03-6205-1500. Faiz Haji Osman menanti panggilan anda di hujung sana. Dan tidak ketinggalan di Facebook ikim.fm, SMS, typekan persoalan anda dan hantar ke 39111, Twitter, radio IKIM FM. InsyaAllah bakal kita kongsikan menerusi keempat-empat medium yang kita ada ini. Dan tadi Ustaz, saya tertarik bila Ustaz kata tadi, ciri pertama, ya, perlu berani buat keputusan. Bila kata berani buat keputusan ni, macam mana kita nak tahu bila kita nak matang seperti mana Nabi Allah Ibrahim AS ni, bagaimana nak tahu keputusan yang kita buat itu betul-betul betul, Ustaz? Tidak ada pembaris ataupun kayu pengukur sesuatu itu betul ataupun tidak, kecuali kayu ukuran agama. Sebab bila saya sebut agama ini, ia tidak lari daripada Al-Quran dan hadis serta perbuatan Nabi SAW. Sesungguhnya hari ini, sidang pendengar, para psikologis di barat pun kadang-kadang meraba-raba mencari jawapan macam mana nak mengatasi masalah manusia yang semakin hilang pedoman, semakin ramai bunuh diri, itu dan ini. Mereka orang-orang yang sudah mengkaji dengan begitu mendalam. Tetapi orang yang matang adalah mereka yang merujuk kepada formula yang sudah terbukti berkesan untuk zaman berzaman. Dan tidak ada formula yang berjaya menyelesaikan tamadun yang bermasalah kecuali formula itu sudah diberitahu oleh pencipta manusia dan terbukti dalam sepanjang sejarah peradaban. Kita ada dalam Islam ini tamadun yang panjang usianya seperti Abbasiyah, ada era kekuatan mereka. Era Uthmaniyah, ada era kekuatan mereka sampai Islam pernah memerintah dunia. So kalau kita nak selesaikan isu kita hari ini yang tidak ada kemuliaan, kita dipandang remeh, barat begitu memperkotakkan katikkan kita, maka kita boleh meninggalkan pandangan-pandangan orang-orang barat. Cukup dengan kita merujuk kembali aspek-aspek sains kemasyarakatan, aspek-aspek psikologi yang ada di dalam Al-Quran. Baki lagi kena lihat bagaimana Ibn Khaldun melihat Al-Quran. Bagaimana dia menulis dengan panjang lebar untuk menyelesaikan masalah tamadun manusia ini dengan melihat kepada formula-formula yang sudah matang di dalam Al-Quran. Maka insya-Allah dengan cara itu, ya, kita akan membina anak-anak kita matang. Kayu ukurnya adalah agama. InsyaAllah. Dan daripada Muhammad Taufir Ridwan yang kata Ustaz Ali nampak smart. InsyaAllah. Alhamdulillah Ustaz, ya. Dan lagi mungkin persoalan bila menceritakan tentang Nabi Allah Ibrahim AS, ada yang mempendapat bahawa Nabi Ibrahim ni, nak minta pencerahan juga daripada Ustaz, ya. Ada sebahagian menyatakan ayah Nabi Ibrahim pembuat berhala. Betul. Tapi dalam masa yang sama juga dinyatakan bahawa para Nabi itu adalah dipelihara oleh Allah SWT. Jadi mungkin pencerahan daripada Ustaz bagaimana? Terima kasih. Soalan ini memang soalan yang begitu besar dia punya isunya dan begitu panjang perdebatannya, dan saya tak mahu untuk terlalu menjadikan segmen ibrah kita ni macam satu kuliah tafsir pula nanti. Sebab isunya adalah isu perkataan abun. Itu je isunya. Dia panggil, kalau dalam saya belajar dulu, mahallun niza' ataupun titik perdebatannya adalah pada perkataan abun.
yang disebut oleh Al-Quran dalam banyak ayat bila Nabi Ibrahim alaihissalam mahu berdakwah kepada Azar. Azar ni pun perkataan yang disebut di dalam Al-Quran. Isunya adalah, adakah dia itu ayah kandung, ataupun itu adalah ayah saudaranya, ataupun itu ayah angkatnya. Itu je isunya. Tetapi Al-Quran merakamkan, ia tetap orang yang didakwahkan itu yang ada hubungan rapat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, namanya Azar, dan panggilan yang digunakan adalah panggilan sebagai seorang abun. Wa idza qala Ibrahimu li abi, ayat itu berbunyi idza qala, ayat itu ada dalam surah Maryam 42 dan banyak lagi ya. Idza qala li abihi ya abati. Itunya isunya. Dan di dalam ayat lain li abihi Azar. Maknanya perkataan abun itu menjadi titik perbezaan pandangan. Saya begini, saya menghormati pendapat kedua-dua pandangan para ulama. Saya tidak mahu untuk kita mengambil masa yang panjang untuk perincikan. Sebab kita tak boleh nak meremehkan kedua-dua pendapat. Sebagai contoh, ya, pendapat pertama yang lebih popular, iaitu Azar ini bukan ayah kandung Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sandaran mereka adalah pertama dari sudut sandaran kajian para saintis sendiri. Secara jumhur para saintis yang mengkaji keturunan ini, namun sebenar ayah Ibrahim bukan Azar. Namanya Tarikh. Maka Azar yang disebut di dalam Al-Quran ini rujuk kepada orang lain. So boleh jadi ayah saudaranya. Dan sandarannya juga para ulama kata, abun di dalam Al-Quran ini ada ayat-ayat di dalam Al-Quran yang tidak merujuk pada ayah kandung. Dan banyak ya contoh seperti ketika Nabi Yaqub berwasiat, mereka iaitu anak-anak Nabi Yaqub menyatakan kami nattabi' kami mengikut agama kamu dan agama ayah kamu, dan mereka sendiri menyatakan antara ayah-ayah itu adalah Ismail, padahal anak-anak Nabi Yaqub ini mereka mengikut susur galuh Ishak, Nabi Allah Ishak alaihissalam. Jadi Ismail ini bukanlah ayah kandung mereka. Dan ada sandaran juga kepada hadis yang begitu dirakamkan dengan banyak, iaitu Nabi terpelihara keturunannya daripada zaman Nabi Allah Adam alaihissalam. Antaqilu min aslabit tahirin. Aku tidak pernah susur galur keturunanku daripada Nabi Adam ini bercampur gebaur dengan jahiliyah, dengan keturunan orang-orang yang syirik. Dan ada sandaran juga kepada, banyaklah nak bagi tahunya. Tetapi kita tidak boleh juga meremehkan pendapat yang menyatakan Azar yang dimaksudkan di dalam Al-Quran itu adalah ayah kandung Nabi Ibrahim. Kerana pertamanya, benar ayah kandung Nabi Ibrahim namanya Tarikh. Tetapi Azar yang dimaksudkan di dalam Al-Quran ini adalah gelarannya. Maknanya Tarikh yang dimaksudkan di sini adalah seorang yang pembuat berhala, penjaga satu berhala yang bernama Azar, maka dia digelar sebagai Azar, walaupun namanya Tarikh. Ada juga sandarannya, kita mesti membaca dan mentafsirkan perkataan abun ini dengan zahir ayat itu sendiri. Kalau Allah Ta'ala nak kata bapa saudara, maka Allah wajar menyebut dengan perkataan bapa saudara, ammi ke apa kan. Tetapi bila disebut abun, maka kita tafsirkan sebagai seorang ayah kandung lah tu. Kerana ini tengok ulama bila berdebat, yang tu saya tak nak panjang tu. Kalau pendapat yang pertama kata tadi boleh digunakan pada perkataan lain, benar abun yang disebut di dalam Al-Quran merujuk kepada selain daripada ayah, tetapi disebut itu dalam nada plural, aba. So wajarlah ia memaksudkan juga ayah saudara. Tetapi ayat-ayat Quran bila sebut abun sentiasa merujuk kepada ayah kandung. Jadi bila Ibrahim menyebut ayah kandungnya itu dan menyebut Al-Quran menyebut abi, maka ia disebut oleh pendapat kedua ini sebagai ayah kandung. Dan ada yang menyatakan hadis-hadis yang dikemukakan oleh pendapat pertama itu mesti ditakhrijkan semula. Ada yang daif, ada lafaz yang betul tetapi bercampur bau dengan hadis-hadis yang daif. Kesimpulannya, Yati, kita mesti beradab. Kalau kita ni orang awam, kita kena bagi saya merujuk para asatizah. Kita kena membaca dengan lebih mendalam, dan mudah-mudahan kita boleh membuat kesimpulan mana yang terbaik untuk kita, insya-Allah. Yang penting kita tak boleh kata mana-mana pihak batil dan ini pendapat yang betul. Sebab saya sudah mengamati kedua-dua pandangan ini
Dan dengan merendah dirinya saya mengatakan saya tak boleh nak meremehkan mana-mana pandangan. Kedua-duanya sangat kuat. Jadi wallahu alam, itu je lah jawapan yang paling saya rasa terbaik. Wallahu alam. Masya-Allah, konkret Ustaz. Alhamdulillah. Dan daripada Dahlan Hashim di Facebook ditanyakan kenapa Nabi Ibrahim disebut dalam tahiyat akhir Ustaz? Wallahu alam, kenapa Nabi Ibrahim disebut di dalam tahiyat akhir? Hanya Allah juga yang lebih mengetahui hikmahnya. Namun apa yang boleh membantu kita untuk menguatkan motivasi kita untuk hidup adalah bahawasanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini, sebagaimana saya nyatakan tadi, adalah ayahandanya pun kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan susu galur keturunan daripada Ismail alaihissalam. Itu antara sebab yang pertama. Dan kita diminta berselawat kerana bagi saya banyak pelajaran yang sangat praktikal dalam hidup kita, sehingga kita ada rukun Islam yang kelima, demi menghayati peristiwa yang berlaku kepada satu Nabi sahaja, itu Nabi Ibrahim AS. Tak ada Nabi yang sampai tak kita kena pergi ke sana. Bahkan wajib seumur hidup kalau boleh. Hanya Nabi Ibrahim sahaja. Kerana apa yang dilalui oleh Nabi Ibrahim, ada kemungkinan pada pendapat saya adalah sesuatu yang berlaku secara realistik dalam kehidupan kita. Kita ada anak, kadang-kadang anak kita Allah Ta'ala uji. Kita ada isteri, kita ada suami, Allah uji suami kita, Allah uji isteri kita. Kadang-kadang Allah uji ayah kita, mak kita. Kita nak beri alasan ke? Kita jangan beri alasan. Kerana Nabi Ibrahim orang yang tidak memberi alasan. Kita ketepikan itu ayah kandung dia ke, itu ayah angkat dia ke, itu ayah saudara dia ke. Yang penting dia orang yang rapat dengan Nabi Ibrahim. Dia tidak perlu bergantung kepada seorang ayah untuk berubah dan melawan arus yang ada di situ. Ini jati diri tidak pendengar. Inilah bagi saya sikap matang yang pertama saya sebut tadi. Bahkan dalam siri kedua kita akan bincang nanti, sampai satu tahap Nabi Ibrahim tidak bergantung pada sesiapa pun untuk mencetuskan satu kontroversi dengan Namrud. Kita akan tahu pada minggu depan. Keberaniannya ketika ayah pun tidak memihak kepadanya. Azar sendiri telah mendeklarasikan, aku akan rejam kamu kalau kamu terus dakwah aku dengan perkataan sebagaimana saya kata tadi dalam surah Maryam ayat 40-47. Ya, itu dia. Dan Ustaz, kalau kita lihat fenomena sekarang Ustaz, anak-anak ni selalu berdamping dengan gadget dan sebagainya, dan kadang-kadang perkara tersebut telah mematangkan mereka sebelum usia mereka, yang tutur kata mereka dan sebagainya. Jadi sedikit komen daripada Ustaz sendiri tentang kematangan yang sebegini, bagaimana sebenarnya Ustaz? Itu bukan matang dalam perspektif Islam pada pandangan saya. Islam bila berbicara tentang kematangan adalah indikatornya adalah solat pada umur 7 tahun. Anak itu sudah mampu dan mahu solat ataupun tidak. 7 tahun. 10 tahun dipertegaskan kayu ukur kematangan ini dalam bentuk rotan. Sebab ukuran kematangan yang sebenar adalah anda hidup dengan ada Tuhan. Pantang ada kehidupan ini, ada pantangnya, ada peraturannya. Walaupun ayah mak tak lihat, tetapi dia rasa kalau dia melayari iPad ke, dia melayari apa pun gadget, dan dia menyatakan kepada adiknya ke ataupun dirinya sendiri, saya tak boleh nak masuk video ni, saya tak boleh nak buka gambar ni sebab Tuhan larang. Bagi saya itulah kematangan. Bukan dengan anak ini semakin pintar, bagi saya itu pintar, dia bukan matang. Tak semestinya orang pintar makin banyak boleh, macam anak saya sendiri pun mungkin kerana banyak masa dengan gadget ke apa, dia punya ABC dia tu sudah begitu advance, hafalan dia tu alik batal pun advance. Tapi bagi saya itu ilmu, itu pandai, itu smart dipanggil. Tapi maturity, kematangan dalam perspektif Islam belum tentu. Sebab tu anak kecil saya pun yang baru 2 tahun 6 bulan boleh sebut alik batal pun is okay. Tapi kalau umur 2 tahun 6 bulan ketika papa mama nak solat masih lagi mengganggu, itu belum matang. Sebab anak dia kena supportive. Kalau kita tak expect sangat anak boleh solat, tapi dia jangan ganggu, dia kena hormat. So kalau anak yang dah boleh baca alif batal dengan bantuan iPad ni, tetapi tak boleh nak hormat mak ayah, dia tak boleh faham itu masa mak dayah dengan Tuhan. Walaupun anak mungkin tak mampu pun kena Tuhan pun lagi umur 2 tahun ni. Tapi bagi saya itulah kematangan yang sebenar.
indikatornya bukan kepada kepintaran tu. Saya lebih kita kata kematangan. Dan nampaknya kita pun sampai ke hujung-hujung pertemuan untuk Ibrah pada minggu ini, bercerita tentang matang seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mungkin sedikit kesimpulan untuk tajuk kita ni, Ustaz. Bila kita berbicara mengenai Nabi Ibrahim ketika usia remajanya dan kanak-kanaknya, kita sebenarnya berbicara tentang manusia yang proaktif. Manusia yang tidak perlu bergantung kepada ayahnya. Sebab setengah orang yati, saya minta maaf lah, saya tak boleh nak bertudung sebab keluarga saya nanti tak diterima. Itu contoh kan. Saya minta maaf lah, saya tak boleh nak pilih suami ataupun isteri yang Islamik sebab nanti keluarga saya kata apa. Ini orang-orang yang sangat bergantung dengan suasana untuk melakukan perubahan. Dan orang-orang seperti ini sebenarnya dia tidak boleh untuk berubah sekalipun sebenarnya. Orang yang benar-benar mahu berubah, dia tidak akan bergantung kepada pihak-pihak luar. Dia ada kesedaran daripada dalam, dan sebab itu saya kata tadi, Nabi Allah Ibrahim AS ada kesedaran daripada dalam, dan ia dipilih oleh Tuhan. Ia dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaqad ataina Ibrahim rusydah. Maka dengan kelebihan itu, maka meskipun Nabi Allah Ibrahim ini kecil, kanak-kanak yang masih lagi remaja, tetapi dia tidak perlu menunggu ayahnya membenarkan ataupun tidak, bahkan ayahnya memerangi sekalipun, dia tetap tegas dengan agama yang sudah dia fahami, dengan Tuhan yang dia percayai dengan sekuat-kuatnya. Ketika manusia pada waktu itu, ketika ayahnya, ayah angkatnya ke ayah saudaranya adalah pembuat berhala. Ya, wallahu a'lam.